Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dalam segmen cerita di sebalik berita. Dalam segmen cerita kali ini, kita memberikan tumpuan kepada salah satu tumpuan berita kita di astroawani.com yang mana berkenaan dengan keputusan kerajaan menerusi pasukan khas jihad tangani inflasi yang mana pengerusinya Tan Sri Anwar Musa semalam mengumumkan selain daripada menghentikan ekspor minyak masak dalam bentuk polybag bagi menghentikan kekeliruan pihak berkuasa yang giat membantras penyeludupan minyak masak bersubsidi, jawatan kuasa khas itu juga turut memutuskan bahawa minyak masak botol akan ditetapkan pada harga maksimum. Itu seperti yang dikatakan oleh Tan Sri Anwar Musa yang kami kongsikan bersama anda dalam Astro Awani semalam, dan bersama menerusi panggilan video ketika ini Timbalan Pengurusi Pertubuhan Hal Ehwal dan Pelindungan Pengguna Sabah CAPS iaitu Dato' A. Nagaraju. Terima kasih Dato' kerana bersama dengan kita pada jam ini untuk berbincang. Mungkin kita boleh mendapatkan pandangan Dato' sendiri berkenaan dengan harga maksimum yang akan diumumkan oleh kerajaan ini, harga ceiling ini. Bagi Dato' sendiri, harga maksimum terbaik yang harus menjadi ketetapan untuk minyak masak botol ini berbanding dengan harga terkini, apa dia Dato'? Okey. Pertama sekali, kalau harga maksimum tidak sama dengan macam harga subsidi, itu RM2.5 itu tidak memalik bagi pengeluar. Yang paling penting ialah harga yang mesti adalah berpatutan kepada kaedah di mana pengeluar pun tidak menjejaskan dan peringkit pun tidak menjadi satu beban kepada kita. So, pada masa ini harga sekilo lebih kurang RM9.50 hingga RM10.50 sekilo. Ini sangat membebankan. Dan saya rasa dengan jualan harga ini, pengeluar sudah mengambil satu keuntungan yang lebih tinggi pada masa ini. Dan kita berharap bagi pandangan kami, bagi pandangan pengguna, dan kami dah banyak tanya dengan kawan-kawan kami semua, bermakna harga yang patutlah lebih kurang RM5.50 hingga RM6. Itu sekilo bermakna kalau harga sebotol sekarang RM49 ke RM50, yang 5 kilo itu boleh jual lah dengan harga RM30. Itu lebih, walaupun itu pun dah kira mahal, tapi saya rasa kita tidak boleh bagi pengeluar itu terlalu rugi. So kita cadangan lebih kurang RM30 bagi 5 kilo. Lebih kurang RM6 sekilo. Ya. Juga Dato', kita mengambil kira kepentingan semua pihak seperti yang Dato' katakan tadi, pembekal atau peruncit dan pengguna sendiri. Di mana faktor keseimbangan yang harus diteliti sendiri oleh kerajaan sebelum penetapan harga ini? Sebenarnya memang benar kerajaan membuat harga maksimum ini. Sebenarnya kita tengah fikirkan dan waktu yang sama kita pun tidak boleh membuat satu ketetapan yang mana harga itu biar berpatutan itu. Bermakna kerajaan sudah mengkaji, apabila kerajaan sudah menetapkan harganya ialah kepada contohnya RM6. That is the maximum they can sell. Dan harga ini mesti diwartakan. Pewartaan mesti dibuat. Selepas pewartaan dibuat, bermakna harga ini tidak boleh jual lebih daripada itu. Itu yang kita nak penguatkuasaan di sini. Kita harap penguatkuasaan akan berjalan dengan lancar. Bermakna apa yang kita tahu, kerajaan telah meletakkan RM6 sekilo. Bermakna 5 kilo punya botol itu harga minyak itu lebih kurang RM30. Itu saya. Harga yang tetapkan itu bermakna peruncit tidak boleh menjual lebih pada harga itu. Kalau lebih pada harga itu bermakna ini jadi satu kesalahan. Boleh dikenakan dengan denda harga pencatutan itu. Kena buat. Dia kena buat pelaksanaan tuan. Ya. Kita melihat kepada penguatkuasaan ini juga penting yang mana langkah tegas ini akan memastikan semua arahan ini diikuti oleh semua pihak, bukan saja peruncit yang bakal mengikuti harga yang ditetapkan oleh kerajaan ini, tetapi kita nak lihat kepada penguatkuasaan berbanding penguatkuasaan yang terkini. Apa pandangan Dato' penguatkuasaan yang tegas yang akan memastikan setiap arahan kerajaan ini akan menjadi keutamaan mereka untuk mereka supaya tidak apa kita boleh katakan seperti tidak boleh melanggar sesuka hati meletakkan harga mengikut berdasarkan keuntungan yang mereka mahukan, Dato'?
memang kalau peniaga, pengeluar dan peniaga akan membuat harga yang lebih tinggi untuk mereka mencari keuntungan. Tapi saya percaya dalam keadaan sekarang kita di negara kita ini, kedua-dua belah pihak, kerajaan, kita dengan pengeluar dan juga peruncit, semuanya adalah dipanggil win-win situation. Dalam situasi menang-menang, bermakna dia pun tak rugi sangat, dia bukan rugi, dia tak untung besar. Pengeluar tidak untung besar. Peruncit tidak untung besar juga, kerana peniaga dapat menjual dengan harga yang berpatut dalam sini. Itulah yang kami cadangkan RM6 sekilo ni. Bermakna penguatkuasaan sangat penting. Kalau kita tidak dapat membuat penguatkuasaan, bermakna akan menjadi masalah, bermakna kita tak akan dapat bekalan. Contohnya pengeluar, dia tidak mahu jual di Malaysia, dia mahu terus mau ekspor saja. Ada itu nak ekspor, kenapa dia rasa dia ekspor lebih untung daripada jual di Malaysia. Itulah kadang-kadang kita kena buat satu keadaan mandatory kepada pengeluar, bermakna jumlah pengeluaran banyak ini dia mesti bagi pengeluaran itu sebahagian 10% ke 20% ke, kita kena tetapkan kerajaan berapa persen untuk penggunaan rakyat Malaysia. So dia kena simpan untuk kita dulu, baru boleh jual. Ini baru keadaan dia paling terbaik. Dan waktu yang sama mesti ada penguatkuasaan secara serius lah. Bermakna kita dengan PN sudah ambil secara serius perkara ini, dan kita pengeluar pun kena buat serius, dan kita mesti berhati-hati dalam kita penguatkuasaan ini. Ini kita jalankan penguatkuasaan mesti buat seriusnya. Datuk sendiri sebagai Timbalan Pengerusi Pertubuhan Hal Ehwal dan Pelindungan Pengguna Sabah, mungkin dalam pertubuhan itu sendiri ada berbincang berkenaan isu-isu yang didepani seperti isu minyak ini, dan juga mungkin juga Datuk ada bercakap sendiri dengan pengguna di Sabah sendiri, mendengar keluhan hati mereka supaya isu ini dapat diselesaikan, supaya harga tidak dinaikkan sesuka hati. Apa kata mereka, Datuk? Baik. Untuk kita di Sabah, saya rasa keluhan itu memang dah ada. Apa yang kita nak fikirkan ialah rakyat rasa macam terlalu tertekan dengan harga minyak ni. RM50 dibawa, dapat satu botol 5 kilo saja. Bermakna penggunaan sebulan 5 kilo, satu hari dia ambil bawa RM50, habis dah untuk bulanan itu. Dulunya harga baru RM26, RM25. Sekarang telah menjadi sehingga double, itu 2 kali. Bermakna jadi RM50. Dan ini yang sangat menekan kepada kita punya pengguna. Pengguna rasa macam kesal, dia kata disalahkan kerajaan. Sepatutnya keadaan ini boleh berubah, keadaan ini boleh buat, kerajaan akan letakkan satu harga yang baik dalam itu. Contohnya bagi kita kami di negeri Sabah, kerana saya tengah puji dengan yang berhormat Datuk Seri Hatizi. Bermakna dia cadangan dia sendiri akan keluarkan minyak sendiri untuk gabungan negeri Sabah, kerana kami rasa ini lebih cadangan yang terbaik untuk negeri Sabah. Ini saya rasa mereka sudah membuat cadangan itu. PLC akan keluarkan minyak sendiri untuk gabungan negeri Sabah. Bermakna sebab kita ni pengeluar juga, we have more banyak refinery di kawasan Sabah ni. Bermakna Sabah boleh juga keluarkan minyak untuk gabungan sendiri. Mungkin harga begini boleh dijawab. Tapi negeri-negeri lain pun kita nak pastikan bahawa harganya adalah seragam, dan harga ni mesti berpatutan lah pada orang ni. Buat masa ni rakyat mengeluh sudah too expensive. Terlalu mahal harga minyak sekarang. Kalau dalam kalangan pengeluar sendiri pula bagaimana Datuk, pengeluar peruncit, mungkin Datuk ada dapat berkongsikan apa yang dikatakan mereka dalam penetapan harga ceiling ataupun harga maksimum minyak masak botol ini, Datuk? Ya. Dalam penetapan harga maksimum, saya percaya yang pengeluar-pengeluar ini selama ini mereka dah untung terlampau lebih, dan mereka pun perlulah berkorban sikit. Buat masa ini rakyat kita selepas pandemik, semua rakyat sekarang susah, dan mereka perlukan sedikit harga yang sepatutnya. Dan saya percaya dulu mungkin mereka besar lah, tapi dalam tak buat masa ini dengan keadaan yang ada sekarang, dengan keadaan ekonomi, barang-barang lain pun sama juga naiknya.
Bermakna kita terutama dengan minyak masak. Takut bekalan tak ada. Kalau dia bagi terlampau rendah, RM6 contohnya dia bagi rendah, harga maksimum RM6, pengeluar tidak mahu jual di sini. Itu yang kita risau. Kita risau. Sebab itu kita perlukan satu penguatkuasaan, satu undang-undang yang diletakkan supaya pengeluar mesti jual dengan kita. Baru dijual ekspor keluar. Ya. Okey, sebelum kita ke soalan seterusnya, mungkin kita boleh dengarkan sedikit tinjauan yang dilakukan oleh Wakil Astro Awani Melaka, iaitu Syuhada Abdul Kadir, melakukan tinjauan pengguna minyak masak di sana. Mungkin kita boleh dengarkan sedikit. Bagi saya, biar harga minyak botol, kalau tidak dibenarkan harga minyak paket kepada harga minyak peniaga, kita selaraskan minyak botol tu, jadikan harga minyak paket. Diselaraskan, maknanya 1 kilo RM2.5 dan harga botol sekilo pun RM2.5 harga botol. Jadi sesuailah dengan kita boleh, sebagai seorang peniaga, kita boleh pasarkan minyak botol tu untuk diniagakan. Harga yang paling munasabah dalam bawah RM30 lah untuk minyak botol 5 kilo lah. Dan kalau macam mana kita nak kontrol minyak masak ni, saya rasa rakyat Malaysia dan juga pengguna luar ni daripada luar negara lah menggunakan minyak yang sama. Jadi saya rasa sama ada averagekan harga minyak tu ataupun kontrol. Maknanya rakyat Malaysia hanya guna minyak paket, minyak botol dan juga digunakan oleh pihak luar. Pada pandangan saya lah. Sebab saya rasa saya nampak macam minyak Malaysia ni dikeluarkan oleh Malaysia tapi macam tak cukup untuk rakyat Malaysia. Dan ini pula apa yang dikatakan oleh Tan Sri Anwar Musa. Kita boleh dengarkan semula apa yang dikatakan oleh beliau berkenaan dengan penetapan harga ekspor harga minyak botol ini yang mungkin yang masih lagi dalam perancangan dan juga dalam draft untuk penetapan harga silingnya. Kita boleh dengarkan. Apabila ada pengekspor yang mengekspor minyak masak dalam bentuk yang hampir serupa, dia menimbulkan masalah kepada penguat kuasa. Maka tidak akan dibenarkan lagi sebarang ekspor minyak masak dalam bentuk polybag. Mesti diekspor dalam bentuk-bentuk yang lain, dan untuk memurnikan perkara ini, pihak KP dan HEP akan berunding dengan pihak-pihak yang terbabit, terutama sekali yang mengeluarkan lesen-lesen ekspor minyak masak dalam bentuk polybag. Oleh itu, Jawatankuasa telah membuat keputusan di mana kerajaan akan mewartakan harga minyak masak botol mengikut kaedah di bawah undang-undang yang sedia ada, iaitu dengan kaedah penentuan harga maksimum bagi minyak masak dalam botol. Dan ini akan dibuat dengan perincian-perincian tertentu oleh KP dan GP dan menetapkan tarikh bila ianya akan diwartakan, dan setelah ianya diwartakan, minyak masak di dalam botol akan mempunyai harga maksima yang akan ditentukan daripada semasa ke semasa berdasarkan terutamanya kepada harga pasaran minyak masak dunia. Baik, kembali kepada Dato' A. Nagaraju, Timbalan Pengerusi Pertubuhan Hal Ehwal dan Perlindungan Pengguna Sabah. Dato', mungkin dalam masa yang ringkas ini, mungkin Dato' boleh mungkin jelaskan cabaran yang mungkin ditepani dalam pelaksanaan harga tetap ini, Dato'. Yang tetapan harga itu adalah satu kaedah yang harus perbincangan bersama dengan pengeluar, dengan kerajaan, supaya harga dia tidak, orang kata apa, terlampau. Bermakna kita tidak boleh bagikan pengeluar tu rugi, dan waktu yang sama kita pun tidak mahu pengeluar terlampau untung. Ini dia punya fundamental dia di sini. Tidak boleh pengeluar rugi dan dia ada untung sikit, dan dia tak boleh buat terlalu untung. Tapi waktu yang sama kerajaan kena buat win-win situation. Itu waktu menang yang saya maksudkan.
Baik, itu apa yang dikongsikan oleh Dato' A. Nagaraju, Timbalan Pengerusi Pertubuhan Ahli Ehwal dan Pelindungan Pengguna Sabah, CAPS. Terima kasih Dato' di atas kesudian bersama dengan kita dalam segmen cerita ini berkenaan dengan penetapan harga maksimum ataupun harga siling minyak masak botol yang masih lagi dalam draft ataupun perbincangan untuk penetapannya dalam masa terdekat ini. Kita akan mengikuti perkembangannya. Kita kembali selepas ini dalam segmen cerita. Kita berhenti rehat seketika.